Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah rahimahullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ni. Walaupun ada banyak kali kita terhalang untuk teruskan pengajian, InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi tuan-tuan perbincangan tentang persoalan cabang-cabang iman yang disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan diringkaskan oleh Al-Imam Abul Ma'ali Umar ibnu Abdul Rahman Al-Qazwini rahimahullah. Cuma kita agak lama dan banyak yang kita sudah baca. Cuma kita baca secara sekali lalu untuk ringkas cabang-cabang iman ini yang kita telah baca daripada awal. Cabang yang terbesar sekali ialah kepercayaan kita kepada kewujudan, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cabang yang pertama. Yang keduanya, sebagai seorang yang beriman, kita beriman dan percaya kepada persoalan pengutusan para rasul. Kita percaya bahawasanya dari kalangan manusia ini ada insan manusia yang Allah pilih untuk dia menjadi wakil untuk menyampaikan kehendak-kehendak Allah kepada manusia. Itu cabang yang kedua, keimanan kita kepada persoalan wahyu dan persoalan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiganya, kita percaya kepada kewujudan makhluk Allah Ta'ala yang selain daripada kita, itulah al-malaikah, kewujudan para malaikat, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas dan perintah-perintah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Cabang yang keempat, keimanan dan kepercayaan kita kepada Al-Quran Al-Karim dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Khususnya keimanan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Kita beriman sebagai seorang mukmin, kita yakin dan percaya Allah Ta'ala sampaikan atau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW kitab panduan, yang mana di dalam kitab tersebut mengandungi segala ajaran dan juga pengetahuan dan maklumat-maklumat yang perlu kita ketahui untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Cabang yang kelima, keimanan kita kepada qada dan qadar, yang kita yakin bahawasanya segala yang berlaku di alam ini, sama ada perkara itu baik di mata kita ataupun zahirnya buruk di mata kita, kesemuanya adalah dengan ketentuan dan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin semua yang berlaku itu pasti tersimpan di sebaliknya hikmah-hikmah yang mungkin belum jelas hari ini di mata kita, tetapi di masa hadapan ataupun setidak-tidaknya di akhirat kelak akan terzahirlah hikmah dan kebaikan daripada perkara apa sahaja yang berlaku. Keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Cabang yang keenam, itulah keimanan kita terhadap kehidupan selepas mati. Selaku seorang yang beriman, kita percaya bahawasanya hidup kita bukan setakat di dunia ini makan, minum, dan kita yakin selepas daripada kematian itu ada kehidupan yang lain.
khususnya kehidupan di alam kubur dan berikutnya kehidupan yang kekal abadi di padang mahsyar, dan juga seterusnya membawa kepada penutup ataupun penghujung kesudahan masing-masing, sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Moga Allah jauhkan kita daripada neraka. Itu cabang yang 6, yang tonggak yang diambil daripada rukun iman. Kemudiannya cabang yang ke-7, lanjutan daripada keimanan kepada hari akhirat itu, kita beriman bahawasanya kita akan dibangkitkan semula selepas daripada kematian kita. Itu cabang yang ke-7. Dan cabang yang ke-9, yang ke-8, kita beriman bahawa selepas dibangkitkan, setiap orang itu akan dikumpulkan pula di padang mahsyar, akan dihimpunkan di satu tanah yang lain yang bukan tanah bumi, tetapi dihimpunkan semua manusia daripada awal diciptakan Nabi Adam AS sehinggalah ke penghujung kiamat, semuanya dihimpunkan. Dan hadis-hadis yang menyebut tentang bagaimanakah panas dan teriknya pada hari tersebut, kita beriman sepenuhnya pada perkara tersebut. Cabang yang ke-9, kita beriman bahawa sesungguhnya negeri ataupun negara ataupun tempat kesudahan orang-orang beriman adalah di syurga, dan kita beriman bahawasanya kesudahan dan tempat kembali orang-orang yang kufur kepada Allah ini adalah ke neraka. Itu pegangan ataupun cabang iman yang ke-9. Kemudian cabang yang ke-10, sebagai seorang mukmin, antara tanda kita beriman dan buah hasil daripada iman kita kepada Allah itu, kita percaya bahawasanya kita wajib kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib adanya perasaan cenderung, adanya perasaan yang kita sebut sebagai kasih dan teringat, dan juga sentiasa mengambil berat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cabang yang ke-11, kita meyakini bahawasanya selain daripada kasih kepada Allah, kita turut perlu ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kasih, kita juga bimbang, simpan sedikit rasa takut akan kemurkaan dan takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah dalam sebuah karangan beliau dihimpunkan, bila kita sebut takut pada Allah, biasanya kita mudahlah faham sekiranya berkait dengan takut balasan dan hukuman daripada Allah di atas keterlanjuran kita. Tapi ada tambahan faedah yang mungkin boleh membantu kita untuk kita faham di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah ni. Ada juga perkara yang perlu kita takut. Antaranya kita takut sekiranya amalan kita itu bercampur dengan riya dan ketiadaan ikhlas, menyebabkan amal soleh kita tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita perlu juga simpan perasaan bimbang, mohon dijauhkan selalu kita berharap dan kita berdoa pada Allah, takut sekiranya di hujung hayat kita menyimpang daripada jalan hidayah dan petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua tuan-tuan, ruang-ruang ataupun sudut-sudut yang perlu kita simpan sedikit perasaan takut kepada perkara tersebut. Apa tindakan selepas takut itulah kita mohon pada Allah sentiasa. Sebab tu tuan-tuan, walaupun kita dah beramal, walaupun kita dah main sembahyang, walaupun kita dah main masjid, walaupun kita dah menuntut ilmu, kita tak lupa yang kita main masjid ni kita berjalani usaha kita, tapi kita tak lupa minta pada Allah. Sebagai seorang hamba ni, tanda kita mengakui kelemahan dan kebergantungan kita pada Allah, kita sentiasa minta pada Allah, ya Allah, tetapkanlah hati aku dalam iman. Yang itu yang kita baca sebelum beri salam kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu ini dan juga di atas ketaatan kepada Kamu. Itu juga yang kita minta doa selalu,
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kematian yang baik, yakni kematian dalam iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dan janganlah kau matikan kami dengan kematian yang buruk, yakni mati dalam keadaan kufur dan maksiat pada Allah. Jadi takut kita tadi itu bukan takut yang negatif, tapi takut yang membawa pada kita sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa kita meletakkan pergantungan pada Allah. Itu cabang yang ke-11, cabang kita faham dan kita yakin akan kewajipan untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, di samping takut tadi, dia mesti disekalikan keyakinan kita kepada kewajipan untuk menyimpan sangka baik dan meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut oleh almarhum Syekh Abdullah Sirajuddin yang saya petik tadi. Disebut khususnya bagi kita di akhir zaman ini, kita pernah sebut sebelum ini, kita di akhir zaman yang penuh dengan cabaran ini, kita masuklah beribadat dan melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan pada Allah ni dengan jalan sentiasa meletakkan sangka baik pada Allah. Yang ni kita sangka baik, Allah akan bimbing kita. Kita sangka baik, Allah Ta'ala akan terima segala usaha dan amalan kita. Kita sangka baik, Allah akan terima segala doa-doa kita. Kita sangka baik, Allah akan matikan kita dalam iman. Di samping kita juga takut kepada perkara tadi. Jadi perasaan husnuzan, sangka baik tadi, dan juga perasaan berharap. Ar-Raja ini adalah juga kewajipan, bahkan kewajipan yang utama bagi kita di zaman yang penuh dengan cabaran ini. Itu yang ke-11 daripada cabang iman, kewajipan untuk kita meletakkan pergantungan dan sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang yang ke-13 itulah cabang at-tawakkal, iaitu kita yang bermaksud tawakal ini kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba dari sudut usaha dan ikhtiar, sama ada dalam melaksanakan ketaatan, sama ada dalam persoalan mencari rezeki, sama ada dalam persoalan kita memelihara kesihatan kita, dan juga bagi orang yang bercucuk tanam, bertani, usaha dilaksanakan atas dasar menunaikan perintah Allah, tetapi di dalam hati kita meletakkan pergantungan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan tawakal. Seorang ulama tafsir juga pada zaman kita ni, almarhum Syekh Asy'arawi rahimahullah, sebut bagi orang mukmin itu tubuh badannya bekerja, al-jawarihu ta'mal, tubuh badannya bekerja. Dia tak duduk saja, dia tak duduk tunggu dapat rezeki dah. Dia keluar bekerja, dia keluar bercucuk tanam, dia keluar menuntut ilmu, dia keluar beramal. Tapi wal qulubu tatawakkal, tapi hatinya itu meletakkan pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cabang iman. Maksudnya seseorang yang beriman pada Allah pasti akan lahir ataupun akan terlihat kesan pada diri seorang yang bertawakal, meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang yang ke-14 yang telah kita baca banyak juga, keimanan kita bahawasanya wajib untuk kita mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita bincang pada pertemuan yang terakhir, baru-baru ini kita ulang semua perkara ini. Sebagai seorang mukmin, di samping kita percaya dan yakin bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan daripada Allah, ada kewajipan yang lagi satu, adalah kewajipan untuk kita cintakan baginda SAW. Maksud kewajipan cinta itu, dia akan bermula dengan kewajipan untuk kita kenal baginda SAW. Kita kena berusaha untuk menambahkan maklumat tentang baginda.
Kita kena berusaha untuk tambahkan pengetahuan kita tentang baginda SAW, dan kita kena beramal dengan amal-amal yang boleh mengikat kita dengan baginda Nabi SAW, mengeratkan lagi hubungan kita dengan baginda Nabi SAW daripada berselawat dan melaksanakan sunnah-sunnah baginda. Itulah yang akan memasukkan ataupun akan mewariskan dalam hati dan jiwa kita ni perasaan kasihkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, cabang yang ke-15, cabang iman yang ke-15, selepas daripada kasihkan baginda, ada kewajipan seterusnya adalah kewajipan untuk kita memuliakan, menta'zimkan, menghormati, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga meletakkan baginda di kedudukan yang selayaknya dengan baginda. Dan dalam hal ini tuan-tuan, keyakinan kita dan kepercayaan kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama akidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat Jibril yang mana dia adalah semulia-mulia malaikat, ketua dan pengurus segala malaikat, dan lebih mulia daripada seluruh makhluk yang lain. Ini pegangan kita dan keyakinan kita tentang kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cabang yang ke-15. Dan cabang yang ke-16 yang kita baca sebelum ini, cabang yang berkait dengan keyakinan kita dan juga kewajipan untuk kita sangat-sangat mengambil berat akan agama dan iman yang ada dalam diri kita. Kita perlu mengambil berat dan perlu meletakkan bahawasanya iman dan juga agama Islam ini yang kita letak dan juga bertempat dalam hati kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini adalah perkara yang paling mahal dalam hidup kita. Kita meletakkan yang ini yang paling tinggi. Harta, keluarga dan juga yang lain itu, jika berlaku pertembungan, maka agama itu akan diutamakan terlebih dahulu. Sebab itulah, sebab yang agama inilah yang akan menyebabkan kita akan selamat kehidupan di akhirat kelak sehinggalah menuju kepada syurga insya-Allah. Jadi cabang yang ke-16, seseorang itu meletakkan agamanya itu adalah perkara yang paling bernilai dan paling penting dalam hidupnya, sehingga kan sekiranya dicampak ke dalam api adalah jauh lebih dia reda berbanding dia menjadi kafir dan kufur kepada Allah Ta'ala. Cabang yang ke-17, cabang iman yang ke-17 bagi seseorang mukmin, apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mestilah juga melaksanakan tugas menuntut ilmu. Sebagai seorang mukmin, kita tidak akan berhenti daripada mendapatkan apa-apa sahaja ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang melibatkan persoalan kefahaman agama kita. Maksudnya ilmu-ilmu yang menambahkan faham kita, menambahkan kenal kita kepada Allah. Ilmu yang menambahkan faham dan kenal kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang menambahkan faham kita terhadap hukum hakam Allah Ta'ala. Ilmu yang menambahkan faham kita terhadap makna kandungan Al-Quran dan makna kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita akan usaha untuk dapatkan. Kerana kita orang beriman, kita sangat-sangat mengambil berat tentang kewajipan ataupun tuntutan untuk menuntut ilmu. Selepas daripada itu yang ke-18, yang terakhir yang kita telah baca sebelum ini, yang kedua terakhir yang kita baca sebelum ini, itulah selain daripada menuntut ilmu, kita juga wajib mengambil berat dengan kadar kemampuan masing-masing untuk menyebarkan dan menyampaikan ilmu. Dengan kadar kemampuan masing-masing lah kita sebarkan dan kita sampaikan ilmu. Dan yang ke-19 yang terakhir yang kita baca sebelum ini lah kewajipan untuk mengagungkan kitab Allah, kewajipan untuk memuliakan Al-Quranul Karim dengan cara
mempelajarinya dan mengajarkannya, menghafalnya dan memastikan kita membacanya dengan baik. Begitu juga kita memelihara segala perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Sebagai seorang mukmin, tanda imannya itu sudah mula sebati dan mula berbekas kepada dirinya. Dia sangat-sangat memuliakan Al-Quran dan sangat-sangat kukuh hubungannya dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-tuan, itu semua kita telah terang dan uraikan. Hari ini kita sambung cabang yang seterusnya, itulah cabang yang ke-20. Ini ranting dan juga buah hasil daripada iman ini. Seseorang mukmin itu akan mengambil berat akan kewajiban bersuci. Cabang yang ke-20 itulah cabang at-taharat. Tuan, bila kita sebut tentang bersuci, secara asas dia yang nombor satu sekali itulah at-taharat, ini al-wudu. Seorang mukmin itu sangat mengambil berat tentang kefarduan dan juga perintah untuk berwudu. Jadi yang berkait dengan wudu juga dia berkait dengan mandi wajib. Sebagai seorang mukmin, kita faham tentang kewajiban untuk kita memastikan diri kita ini sentiasa bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu yang nomor satu lah. Dan kebiasaannya perbincangan tentang tajuk taharah ini dari sudut hukum fiqhnya, kita bincang kelas-kelas fiqh lah. Cara macam mana ambil wudu yang betul, cara macam mana mandi wajib yang betul, dan apakah penyebab-penyebab kepada datangnya hadas kecil, apa pula penyebab-penyebab yang datangnya kepada hadas besar. Walaupun pengajian ini biasanya kita belajar di peringkat kafah, tapi tuan-tuan, mengambil berat tentang tajuk ini sangat-sangat penting. Sebab Nabi SAW sebut dia adalah kunci kepada sembahyang. Taharah ni membersihkan diri daripada hadas dan juga najis ini, dia adalah kunci kepada solat. Kunci ni kalau tak ada kunci, tak lepas, tak masuk lah. Tak boleh masuk. Maksudnya kalau tak ada kunci, tak boleh terima solat kita. Sedangkan solat itulah kewajipan yang paling besar bagi seorang. Kewajipan yang paling utama adalah solat. Jadi kalau solat itu tidak melalui proses bersuci yang betul, maka bermasalah lah ibadah solat kita tadi. Jadi seorang mukmin ini dia lebih berat tentang persoalan bersuci. Jadi bersuci yang asal tadi kita sebut, bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang keduanya adalah kita bersuci daripada najis. Seorang mukmin amat mengambil berat sebab ini kewajipan agamanya. Dia mengambil berat tentang persoalan membersihkan dirinya dan pakaiannya, dan khususnya dari segi tempat. Tempat ni memanglah rumah kita kan, tapi tempat yang paling spesifik adalah tempat kita melaksanakan solat ini. Sebab salah satu daripada syarat untuk sah solat kita, mestilah badan kita, pakaian kita dan tempat solat kita itu bersih daripada najis yang tidak diberi kelonggaran dan tidak diberi kemaafan. Secara asalnya begitu. Seorang mukmin ini mengambil berat membersihkan dirinya daripada perkara yang najis. Selepas yang bersih ataupun bersuci yang asas yang utama ini, kita masuk pula pada bersuci yang peringkat tambahan, iaitulah bersihkan diri daripada kotoran-kotoran. Walaupun dia tidak menghalang sah solat, tetapi kotoran dari sudut kotoran pada pakaian dan juga diri kita, termasuklah kita membersihkan diri kita daripada perkara yang mendatangkan bau-bauan yang buruk kepada orang-orang yang duduk di sekeliling kita. Sampai begitu sekali panduan daripada Nabi SAW yang membentuk diri kita seorang yang beriman. Kita bukan sekadar menjaga kebersihan diri daripada najis, bahkan lebih daripada itu, kita cukup menjaga diri kita daripada menghasilkan dan menjadi seseorang yang mendatangkan bau yang tidak enak kepada orang di sekeliling, dan juga kita menjadi penyebab kepada orang pandang yang tidak tak molek terhadap diri kita dari sudut
kebersihan ini tadi. Seorang mukmin ini sangat-sangat mengambil berat tentang persoalan kebersihan. Bahkan yang ini pun saya nak sebut pun segar juga, tapi kena sebut. Rasulullah SAW beri panduan pada seorang sahabat tentang suruh ambil berat kebersihan tunggangan, binatang tunggangan yang dinaiki oleh sahabat ini tadi. Rasulullah bukan suruh setakat jaga kebersihan diri, tapi kebersihan peralatan yang berada di sekeliling kita pun sangat dititik beratkan oleh Rasulullah SAW. Kata apa dalam sebuah hadis Rasulullah beri panduan kepada sahabat ni, pati tunggangan kamu. Kalau zaman kita ni kereta kita pastikan kursi. Cuma kadang-kadang ialah anak kecil ramai, kemudian hujan lah. Tapi kita punya minda terhadap kebersihan itu adalah jiwa seorang mukmin. Nanti kita akan jumpa di hujung tajuk pembahasan ni, sehingga kan sampah-sampah yang di atas permukaan bumi ini pun kita tak akan biar dia bertebaran begitu saja. Sebagai seorang mukmin kita akan ambil, kita akan letak di tempat yang sepatutnya, sebab dia adalah salah satu perkara yang mendatangkan kesakitan. Maksud sakit ni memanglah paku kaca tu yang utama lah, sebab mendatangkan sakit fizikal. Tetapi yang walaupun tidak mendatangkan sakit fizikal ni, tetap mendatangkan sakit pada mata kita yang melihat dan sebagainya. Tuan-tuan, sebagai seorang Islam ni lah, sebagai seorang Islam, kita ni di tempat Malaysia ni lah, sepatutnya kita tak akan tergamak nak buang sampah keluar dari tingkat kita. Walaupun kecil, benda ni saya sebut juga tuan. Sebagai seorang mukmin yang ambil berat bab taharah, bab kebersihan ni, kita tak akan tergamak buang sampah keluar dari tingkat. Sepatutnya. Cuma kita bukanlah pelik, tapi itulah yang kita lihat. Sahabat-sahabat kita, ataupun kita kata masyarakat kita, dia masih tak ambil berat. Bila dia makan tu, dia boleh buat dalam keadaan tak rasa bersalah langsung. Jadi kita pun pelik, macam mana masih lagi ada yang orang tak ambil berat ini. Sampah walaupun kecil, tapi bila kita yang jadi punca membuang, maka itu bukanlah sifat yang sewajarnya bagi seorang mukmin. Sebab seorang mukmin itu sangat-sangat mengambil berat akan soalan al-taharah ini tadi. Jadi tuan-tuan, bersih itu satu, bersih pada persoalan yang melibatkan ibadat kita, bersih daripada hadas dan bersih daripada najis. Juga bersih yang melibatkan penampilan diri kita daripada kotoran-kotoran dan juga bau-bauan yang tidak sewajarnya. Begitu juga bersih pada peralatan dan perkara yang berada di sekeliling kita. Ini sifat seorang mukmin. Cuma hanya tuan-tuan, kita ambil sebuah hadis yang berkaitan dengan cabang yang ke-20 ini tentang at-taharah ini. Tuan Syekh bawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Rasulullah sebut bersuci itu adalah sebahagian daripada al-iman. Tafsiran terhadap maksud bersuci itu sebahagian daripada iman ini, ada sebagian ulama mentafsirkan pahala melaksanakan wudu, pahala melaksanakan mandi wajib yang melibatkan bersuci ini, khususnya al-wudu itu ganjarannya separuh daripada ganjaran pahala al-iman. Iman ialah amal yang paling afdal. Beriman pada Allah ni amal yang paling afdal. Wudu itu mengambil pahala besar, ganjaran wudu ni separuh daripada ganjaran dan pahala al-iman, yang beriman pada Allah. Itu satu tafsiran. Ada sebahagian yang mengatakan maksud wudu itu separuh daripada iman ialah wudu itu ganjarannya separuh daripada pahala menunaikan solat. Ini berasaskan tafsiran terhadap kalimah iman dengan makna solat. Sebahagian ayat Quran menyebut kalimah iman, tetapi dikehendaki dengan kalimah iman dalam sebagai ayat Quran dengan makna solat. Tapi kok manapun kita dapat lihat apa yang Rasulullah sabdakan bersuci itu sebahagian daripada iman, semua nak menunjukkan kepada besar sekali ganjaran
yang Allah Ta'ala simpan daripada amal soleh yang namanya bersuci ini. Khususnya al-wudu, khususnya wudu. Kemudian Rasulullah sambung lagi, Rasulullah sebut walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, ucapan kita memuji Allah. Tuan-tuan, kebiasaannya pujian terhadap sesuatu pihak itu satu kerana keelokan dan keindahan yang ada pada orang itu. Dia belum buat baik kat kita lagi, tetapi dia tu sendiri sudah indah dan sudah elok. Kita ada orang kita tak kenal, kita jumpa first time, tengok dia kacau. Dia tak belajar kita makan lagi, tapi dia seorang yang segak. Hebat, kemah dia, bersih dia, lawa dia, kacau dia. Itu puji. Atas apa? Atas kemur apa? Keelokan orang. Tetapi bila dia buat baik pula pada kita, maka kita akan puji dia lagi. Yang ini puji di atas kebaikan. Yang ini manfaat yang sampai kepada kita daripada dia, juga kita akan puji. Jadi dia ada al-husnu wal ihsan. Husnu ni maksudnya keindahan, dan yang kedua ihsan ni kebaikan. Jadi kesemuanya itu tuan-tuan dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang memiliki segala keindahan, segala keagungan, segala kekuatan dan segala kehebatan ni Allah. Diri, atau kita kata apa? Allah Ta'ala itu sendiri memiliki segala keagungan yang melayakkan dia untuk dipuji. Dan segala kebaikan-kebaikan yang kita dapat di atas muka bumi ini setiap hari, setiap hari kita dapat bangun tidur, setiap hari kita dapat makan, setiap hari kita dapat minum, setiap hari kita mendapat nikmat yang disentiasa datang nikmat yang baru, nikmat yang baru, nikmat yang baru. Walaupun kita berada dalam keadaan yang pada zahir pandangan mata kita seakan-akan kita ditarik nikmat, tapi sebenarnya itu juga adalah nikmat kata kita. Contoh macam orang yang berada dalam keadaan panas, kita berada panas tadi, silau mata tak nampak jalan matahari, tengok matahari yang kadang-kadang tengah seri, kita berasa seakan-akan hilang sedikit nikmat suhu yang tenang dan suhu yang sejuk. Tetapi itulah juga sebenarnya nikmat kata kita yang kita tak tahu Allah Ta'ala tentukan. Boleh jadi ada peniaga-peniaga yang jual ayam, maka dapat laku ayam dia. Jadi kesemuanya tuan-tuan, apa sahaja yang Allah Ta'ala beri ini adalah nikmat kata kita. Maka setiap ucapan pujian tuan-tuan, kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang ini puji di atas segala keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, dan pujian ke atas segala nikmat yang Allah beri pada kita. Nilaian pujian tuan-tuan, apa nilai pujian alhamdulillah ni? Satu lafaz alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Rasul sebut dia akan memenuhi timbangan amal. Ini timbangan amal di akhirat kelak. Ucapan alhamdulillah ni akan memenuhkan timbangan. Dalam bab persoalan mengambil berat timbangan kita nak pastikan amal kita itu timbangannya berat. Ini satu benda yang penting dalam agama kita. Allah sebut dalam banyak ayat Quran tentang golongan yang ringan timbangan amalnya, jadi kurang amal kebaikan, dan juga golongan yang berat timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinu, dan barang siapa yang berat timbangan amal, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang elok, yani kehidupan yang diredai, ini di akhirat kelak. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan orang yang ringan timbangan amalnya, maka kesudahan ialah tempat hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, ini neraka yang panas membakar. Jadi kita nak penuhkan, kita nak beratkan timbangan amal, salah satunya ucapan alhamdulillah. Dan juga dalam hadis yang Rasulullah sebut tentang ganjaran orang yang puji Allah pada setiap kali dia makan dan pada setiap kali dia minum. Setiap kali dia habis makan dan setiap kali dia habis minum, disebut alhamdulillah. Allah Ta'ala meletakkan perbuatan itu mendatangkan keredaan Allah kepada hamba-hambanya. Untung tuan, dengan semata-mata ucap alhamdulillah selepas makan. Rasulullah sebut dalam hadis, Allah Ta'ala akan redha kepada hamba yang membuat itu. Selepas sekali makan
lepas tiap kali minum kita sebut alhamdulillah, Allah Taala akan redha kepada hamba tadi. Redha Allah Taala ni kira yang paling tinggi lah, dengan ganjaran dan sebagainya. Hadis ni panjang tuan-tuan, cuma kita berhenti setakat yang menyebut tentang tuntutan untuk kita sebagai seorang beriman. Kita akan melaksanakan tugas at-tahar, tugas bersuci, dan juga perintah yang melibatkan membersihkan, menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir kita, kebersihan pakaian kita, dan kebersihan kepala yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah tuan-tuan, untuk pertemuan yang akan datang kita sambung pula lagi cabang-cabang yang seterusnya berkaitan dengan rukun Islam yang 5 itu, dan kita akan masuklah perbincangan. Kita sambung setakat mana yang Allah Ta'ala beri kelapangan masa dan banyak umur kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Tidak nak masuk waktu dah 9 lagi kan? Ke dah? Belum lagi. Cabang yang seterusnya ni tuan-tuan, kita akan saya sebut dulu secara ringkas. Yang ke-21, solat 5 waktu. Ini kita akan sentuh. Zakat, puasa. Nanti kita akan sentuh 3 ni sekaligus insyaAllah. Sebab ni benda ni selalu dikupas dan selalu kita jelaskan. Cuma kita akan sebut juga sedikit sebanyak perbahasan tentang cabang-cabang iman yang seterusnya berkaitan dengan kewajipan ataupun rukun Islam yang 5 ni tadi tuan-tuan. Ada kewajipan yang melibatkan solat 5 waktu, zakat dan juga puasa, kemudian i'tikaf haji. Itu sampai cabang yang ke-25 insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu